Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 23 Julai 2020 bersama saya Karzarif Afindi. Berita utama. Sepanjang tempoh 57 tahun, Sarawak telah ditadbir pemimpin yang merupakan anak tempatan Sarawak dan kini telah mempunyai asas kukuh untuk menjadi sebuah negeri yang maju di Malaysia berdasarkan kepada kemampuan mengembang dan kepelbagaian asas ekonomi yang kukuh serta mewujudkan rizab kewangan yang besar. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, untuk itu Sarawak perlu terlibat secara langsung dalam mengadaptasi teknologi dalam memakmurkan ekonomi negeri Sarawak. Today, people like me and most of us here are inheriting this legacy of our forefathers who had envisioned a better future for the generation after them. It does not work if we don't work hard. Now we are duty bound to build on what we have received from our forefathers, and there is no other way for us to do it except for us to unite in a common goal towards creating a Sarawak Cemerlang. Beliau berkata demikian semasa berucap sempena sambutan Hari Sarawak 2020 yang diadakan di Miri pada Rabu. Hadir sama Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Ragat Kurdi Taib serta barisan Menteri Kabinet Negeri Sarawak. Dalam majlis sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari menegaskan dalam memahami budaya dan sentimen masyarakat Sarawak, hanya rakyat Sarawak sendiri sahaja yang memahaminya. Bagi pihak rakyat sekalian, Kuala merakam setinggi-tinggi penghargaan kepada Tun dan pemimpin-pemimpin lain yang telah menyumbang khidmat bakti untuk memastikan Sarawak bebas daripada belenggu penjajahan dan menjadi sebuah negeri yang mampu melakar dan menentukan masa hadapannya sendiri. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan penghargaan kepada TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud yang merupakan anak Sarawak yang bukan sahaja telah melihat sejarah Sarawak berlaku tetapi juga antara pemimpin yang telah memainkan peranan utama dalam perjalanan sejarah Sarawak sejak 22 Julai 1963, iaitu tarikh keramat apabila Sarawak telah diberi kuasa untuk pemerintahan sendiri oleh koloni British. Tiada siapa yang lebih faham tentang sentimen, budaya dan tradisi masyarakat kita selain daripada anak Sarawak sendiri. Walaupun Sarawak dihuni oleh rakyat pelbagai kaum dan pegangan agama, negeri ini mampu mengekalkan keutuhan perpaduan rakyatnya atas usaha dan kebijaksanaan pemimpin seperti Tun sendiri. Berita selanjutnya. Kerajaan Sarawak hari ini meneruskan pelaksanaan pembangunan bahagian Miri seperti yang telah dirancang oleh kepimpinan Sarawak terdahulu. Datuk Patinggi Abang Jo dalam sidang media selepas mengadakan tinjauan di Miri City Hall pada Rabu berkata, ini disebabkan Miri mempunyai pendekatan lain daripada yang lain di Sarawak semasa pentadbiran Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud. Ini adalah satu-satunya projek rakyat di mana kita membangunkan City Hall yang menjadi satu bangunan yang bukan saja melambangkan perpaduan masyarakat di Miri, tetapi juga untuk menambah baik perkhidmatan yang diberi kepada masyarakat Miri. Selain itu menjadi satu bangunan ikonik yang melambangkan pembangunan yang begitu pesat di Bandaraya Miri ini sebagai resort city.
Terdahulu, Ketua Menteri telah mendengar taklimat projek Miri Smart City oleh Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak, Information System Sdn Bhd Sains dan projek Miri City Hall oleh Setiausaha Bandaraya Majlis Bandaraya Miri. Sementara itu, Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri atas kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan kepada Majlis Bandaraya Miri dalam melaksanakan projek Miri City Hall dan projek Miri Smart City di bawah Smart City Initiative. Berikutnya, bagi mempromosikan kempen Sarawakku Sayang sempena sambutan Hari Sarawak 2020, sebuah program konvoi Sarawakku Sayang Bukit Semuja telah diadakan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus berkata, program itu bertujuan bagi menyemai jiwa patriotik Sarawakku Sayang dalam kalangan rakyat Sarawak, terutama generasi muda. Jelasnya, ia juga bagi meningkatkan hubungan silaturahim di antara pemimpin masyarakat dan peserta konvoi dalam memberi sokongan kepada program-program kerajaan untuk kemajuan dan keharmonian rakyat Sarawak. Antara pengisian program konvoi tersebut ialah konvoi motosikal Sarawakku Sayang berandau di kampung-kampung yang disinggahi dan walkabout pemimpin bersama rakyat dan lawatan projek-projek RTP. Antara projek RTP yang dilawat ialah seperti yang tertera. Dalam pada itu, John Ilus turut menyeru semua penduduk kampung untuk terus memberikan kerjasama, komitmen serta menyokong dasar-dasar Kerajaan Sarawak dalam usaha untuk membangunkan kawasan luar bandar demi kebaikan penduduk kampung sendiri. Berita seterusnya. Adun Lingga Simoy Peri menyumbangkan 2 buah tangki air beserta sebuah pam air bagi mengatasi masalah air yang dialami di Masjid Lama Kampung Tengah Simanggang. Katanya kedudukan masjid tersebut yang berada di atas bukit telah menyebabkan tekanan air yang rendah dan tidak sampai ke masjid tersebut, sekaligus menyukarkan untuk mendapatkan air bagi pelbagai kegunaan dan berwuduk. Dalam pada itu, beliau turut menyampaikan sumbangan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM3,000 kepada masjid tersebut bagi mengadakan aktiviti dan program mengimarah masjid. Simoy turut memberitahu akan menyumbangkan seekor lembu kepada penduduk kampung tersebut bersempena Hari Raya Aidiladha akan datang. Pertandingan anjuran tabung ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Kementerian Belia dan Sukan Sarawak, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Sarawak Multimedia Authority SMA dan Sarawak Media Group Sdn Bhd SMG itu telah bermula pada 14 Julai 2020 dan tarikh tutup 18 September 2020. Objektif program tersebut adalah sebagai salah satu usaha tegas untuk membangunkan modal insan dalam melahirkan belia Sarawak kreatif serta berdaya saing sekaligus mempunyai jati diri dan berjiwa menyayangi Sarawak. Keterangan mengenai penyertaan adalah seperti berikut. Penyertaan boleh dibuat secara individu atau berkumpulan. Setiap video berasaskan salah satu daripada 81 inisiatif Kerajaan Sarawak dengan durasi video antara 5 hingga 7 minit. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada belia Sarawak yang berumur 18 sehingga 35 tahun. Kepada yang berminat boleh mendaftar di pautan seperti yang tertera. Johan bagi kedua-dua kategori individu dan berkumpulan akan menerima wang tunai berjumlah RM2,000 berserta sijil penghargaan. Naib Johan akan menerima wang tunai berjumlah RM1,000 berserta sijil penghargaan. Tempat ketiga akan menerima wang tunai berjumlah RM500 berserta sijil penghargaan. Manakala hadiah sagu hati berupa wang tunai berjumlah RM200 juga berserta sijil penghargaan. Untuk keterangan lanjut, hubungi nombor seperti yang tertera. Sekian bersama saya Karzarif dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan kemeriahan sambutan Hari Sarawak 2020 yang diadakan malam tadi. Salam UKAS.